Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita jumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Okey, cikgu nak sambung untuk mekanisme pernafasan, di mana hari tu cikgu dah ajar laluan pernafasan kan. Okey, kalau kita tengok laluan pernafasan, iaitu yang cikgu ajar dia daripada kalau kita tengok lubang hidung kepada rongga hidung, pharynx, larynx, lepas tu bagaimana? Trachea, lepas tu bronchus, bronchiole and alveolus. Itu kamu kena tahu. Okey, nah hari ni cikgu nak sambung, iaitu cikgu akan sambung tentang mekanisme pernafasan. Okey, kita ada dua mekanisme pernafasan, iaitu mekanisme yang pertama adalah mekanisme tarik nafas. Okey, tarik nafas, dan yang keduanya adalah mekanisme hembus nafas. Okey, ini adalah mekanisme yang maksudnya secara fizikalnya. Okey, dan dia melibatkan selalunya lah dalam ni dia akan melibatkan otot interkosta, dia akan melibatkan diafragma, akan melibatkan tulang rusuk, dan akhirnya udara tadi masuk ataupun keluar. So, kita akan tengok satu persatu di mana tarik nafas. Okey, yang pertama sekali, okey, pada kita punya tulang rusuk ini terdapatnya otot, iaitu kita panggil dia otot interkosta lah. So, ini pada bahagian, kalau kita kat buku teks pun ada, iaitu dekat buku teks, kejap cikgu tunjuk. Ni dia. Untuk tarik nafas. Okey, dekat sini dia ada otot interkosta ni dia. Ni dia ada otot interkosta. Okey, apabila otot interkosta mengecut, tengok ni, apabila otot interkosta mengecut, dia akan menyebabkan tulang rusuk dia akan naik ke atas dan keluar. Sebab itu bila you tarik nafas, you punya dada dia macam mendada. Sebab apa? Tulang rusuk you bergerak ke atas dan keluar. Kemudiannya, okey, otot diafragma juga akan mengecut, sama-sama mengecut, menyebabkan diafragma tadi dia akan mengendur dan dia mengecut dan mendatar. Okey, dia mendatar. Kalau kita tengok slide dekat buku teks, buku teks kamu nampak dia. Ini bermaksud dia mendatar. Cikgu tunjuk dia maksud dia mendatar. Okey, kemudiannya apabila diafragma ni mendatar, apa yang berlaku adalah tekanan di dalam ini akan menjadi tinggi. Tekanan dalam rongga toraks ni akan tinggi. Udara di luar akan masuk ke dalam peparu. Okey, udara di luar akan masuk ke dalam peparu. Sorry, tekanan cikgu nak ulang balik. Tekanan di luar ini tinggi. Okey, cikgu ulang balik. Tekanan di luar tinggi. Okey, tekanan luar tinggi. So, bila tekanan luar tinggi, tekanan di dalam rongga toraks ni rendah. So, menyebabkan udara akan masuk ke dalam peparu. Yang tinggi kalau tekanan tinggi akan pergi kepada rendah. Maksudnya dia daripada tinggi akan pergi kepada yang rendah. So, di dalam ini rendah, di luar ni tinggi, so udara akan masuk ke dalam. Okey, ini mekanisme tarik nafas. Okey, mekanisme hembus nafas. Okey, otot interkosta tadi, kalau tadi ini mengecut. Okey, kalau kita tengok dekat yang ini, otot interkosta di sini dia mengendur. Okey, otot di sini, otot interkosta di sini dia mengendur. Bila dia mengendur, menyebabkan tulang rusuk ke bawah dan ke dalam. Tulang rusuk ke bawah dan ke dalam. Okey, manakala diafragma ni akan mengendur juga dan melengkung ke atas. Diafragma ni melengkung ke atas. Okey, bila dia melengkung ke atas, okey, tekanan tekanan di bahagian luar ni rendah, tekanan di dalam tinggi. Sebabnya bila saiz isi padu menjadi lebih kecil, tekanan di dalam akan menjadi tinggi. Okey, tekanan di luar rendah, tekanan rongga toraks tinggi, di dalamnya tinggi. So, menyebabkan udara akan dihembus keluar. Ini mekanisme hembus nafas. Okey, boleh faham Okey, so yang ini yang cikgu terangkan tadilah.
Otot yang pertama bila tarik nafas, otot interkostal mengecut, otot interkostal mengecut menyebabkan tulang rusuk akan bergerak ke atas, diafragma mengecut dan mendatar. Okey, dan isi padu rongga toraks bertambah. Isi padu rongga toraks bertambah. Okey, bila isi padu bertambah bermaksud tekanan dia rendah. Okey, tekanan di luar tinggi menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Okey. Kemudian apabila hembus nafas, okey, otot interkostal mengendur, tulang rusuk ke bawah dan ke dalam dan menyebabkan diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Mengendur dan melengkung ke atas. Ini begini. Okey, ini cikgu bagi contohlah. Okey, ini begini. Yang ini dia macam ni. Okey, bila dia mengendur, isi padu di dalam isi padu lebih kecil. Bila isi padu lebih kecil menyebabkan tekanan tinggi. Apabila tekanan tinggi, dia akan keluar, menolak udara keluar. Itu yang menyebabkan udara dihembus keluar. Okey? So ini adalah asasnya lah. Okey, apabila kita menghembus menyedut udara, kita sedut udara. Okey, kandungan oksigen yang kita sedut lebih tinggi. Kandungan oksigen yang kita sedut lebih tinggi. Okey, manakala kandungan karbon dioksida tetap ada, sebab kita yang sedut adalah udara. So dalam udara kita ada 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide. Apabila kita hembus, okey, lebih kurang 5% of oxygen akan digunakan dalam badan kita dan menyebabkan bakinya 16% tu dia akan keluar bersama dengan udara hembusan. Manakala okey, hasil daripada respirasi sel, okey, contohnya lah, okey, lebih kurang 4.1% karbon dioksida akan dikeluarkan bersama-sama di dalam udara hembusan. So di sini menyebabkan, okey, apabila you hembus, okey, kuantiti karbon dioksida bertambah. Okey, kuantiti oksigen berkurang. Apabila you sedut, kuantiti oksigen bertambah, kuantiti oksigen tinggi, kuantiti karbon dioksida rendah. So ini ada dalam buku teks, dalam muka surat 52 ni dia. Ni cikgu bagi. Okey, oksigen apabila sedut lebih tinggi, karbon dioksida lebih rendah. Tapi udara hembusan, okey, oksigen lebih rendah, karbon dioksida lebih tinggi. Okey, cikgu nak bagi satu kerja saat gini. Okey, di mana cikgu nak minta kamu sediakan satu model, tapi semuanya pakai barang terpakai. Di mana, okey, yang ini kamu boleh sediakan daripada botol, apa-apa botol terpakai. Yang ini you boleh guna straw. Kalau you tak ada straw, you boleh guna, okey, kertas, you gulung, kemudian you sellotape. Okey, you gulung and then you sellotape. Okey, kemudian you boleh susun dia. Okey, yang ini you boleh ganti dengan plastik apa-apa je, you potong bulat. Okey, ni you punya botol. Okey, plastik tu you potong bulat, kemudian you letak di sini plastiknya. Kemudian you sellotape. Sellotape. Okey, kemudian yang ini adalah kalau you tak ada straw, you pakai kertas, you pakai apa-apa yang kreatif. Okey, kemudian you boleh buat macam ni. Okey, you sambungkan dia. Kemudian you ambil plastik kat sini, you sellotape. You ambil plastik kat sini, you sellotape. Okey. Yang ini pun ni kena ni lah, kena make sure kalau tak boleh you sellotape-kan dia, you sellotape kan tak apa. Maksudnya okey, ini you punya sellotape, you tebuk straw atau ni lah apa-apa yang kreatif lah. Okey, kemudian I nak you tunjukkan model ini, ambil gambar kalau dah siap. Okey, cikgu harap boleh siapkan lah, sebab dia dalam kita punya pembelajaran ni lah, PBD kita. Okey, so kita jumpa lagi. Okey, nanti cikgu akan sertakan nota dan juga ada latihan yang cikgu suruh minta kamu buat, dan juga ini adalah a part of your kerja lah. Okey, so jumpa lagi, jaga diri. Okey, bye.